Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini insya-Allah kita akan mengulangi bacaan ayat yang ke-18. Kemudian kita akan terus kepada tafsiran dan beberapa pengajaran ayat. Kemudian kita akan sambung ayat yang ke-19 dan sempat kita masuk ayat yang ke-20. Okey, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang Allah mengkhabarkan, Allah berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca kembali ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Terjemahan ayat, dan sesungguhnya Allah membuat penegasan, dan sesungguhnya masjid itu hanyalah untuk Allah. Kalau masjid itu digunakan untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah sesuatu, buat perkara sesuatu yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, ayat ini telah kita bicara secara ringkas pada pagi sebelumnya. Masjid dekat situ dia boleh merujuk kepada dua. Sama ada masjid seperti bentuk bangunan Masjid At-Taqwa ini, ataupun masjid ini disebut secara umum. Kerana perkataan masjid dalam bahasa Arab adalah nama bagi tempat yang digunakan untuk bersujud. Maksudnya sujud boleh dimaksudkan tempat yang digunakan untuk sujud ada dua. Satu adalah di permukaan bumi ini. Maksudnya di mana-mana kita berada, itulah masjid. Dari sudut takrif bahasa Arab yang pertama, masjid tempat sujud, sebab perkataan sajadah, sujud. Jadi tempat sujud, masjid. Itu makna yang asas dia. Sebab itu ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW menyebutkan waju'ilat li al-ard masjidan wa tahuran. Seluruh bumi ini dijadikan sebagai tempat salat dan tempat untuk bersuci. Di mana saja umatku, siapa saja yang mendapati salatnya dah masuk, maka salatlah di tempat tersebut. Maksudnya Nabi nak kata boleh salat kat mana-mana. Kalau tuan-tuan berada di kebun, nak cari masjid macam mana? Maka boleh solat di dalam kebun. Itu juga dipanggil masjid secara umum. Cuma jangan solat di tengah jalan raya lah. Nanti orang solatkan kita pula lepas tu. Itu secara umum masjid. Jadi kalau ambil makna masjid tu adalah di mana-mana permukaan bumi Allah Ta'ala ni, maka kata para ulama, di mana-mana pun tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Itu maksud yang pertama. Tapi masjid dari sudut makna yang kita sedia maklum, dari sudut istilah, dari sudut uruf yang kita faham, masjid ialah tempat yang disediakan untuk salat selama-lamanya, macam Masjid At-Taqwa. Okey, jadi ada dua maksud masjid lah. Okey, maknanya kalau ambil makna pertama, di mana-mana pun tak boleh melakukan syirik kepada Allah. Tapi kalau ambil makna yang lebih spesifik, berbentuk bangunan dan sebagainya, maka masjid itu tak boleh digunakan melainkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Ibnu Abil Bar dalam kitab Al-Istizkar, dia kata
Allah menyebut bahawa masjid hanya dibina untuk mengangkat namanya, menyebut namanya, bertasbih dengannya pada setiap pagi dan petang. Jadi masjid ni sebenarnya fungsi dia adalah untuk membesarkan Allah, memuji Allah. Justru itu, kata Ibnu Abdul Bar, hendaklah kita menyucikan masjid daripada perkara yang bukan termasuk dalam tujuan ia dibina. Jadi pengajaran dia, kalau nak mencari kenapa Allah Ta'ala sebut tentang masjid dalam surah Jin ini kepada Nabi, kemungkinan Allah nak mengkaitkan cerita Nabi sedang baca Quran dalam salat subuh, nak pergi ke pasar Uqas. Sebelum ni kita ada sebut, sebab Nabi semayang bukan dalam bangunan, tapi dia semayang di tengah jalan, semayang subuh, maka kumpulan jin dengar Nabi baca. Baik, pengajaran ayat 2, nombor 1, masjid hanya digunakan untuk mengerjakan ibadat seperti salat, zikir dan apa-apa sahaja yang boleh membawa kepada kemaslahatan umat. Dalil sokongan boleh rujuk dalam surah An-Nur ayat nombor 36. Allah mengatakan fi buyutin azinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal afal. Cahaya Allah itu ada di rumah-rumah ibadat, iaitu di masjid-masjid. So masjid diperintahkan oleh Allah untuk dimuliakan, disebut namanya. Disitulah digunakan untuk bertasbih waktu pagi dan petang. Pelajaran nombor 2, larangan menjadikan masjid ini sebagai tujuan dunianya. Sebab tu larang masjid ni digunakan untuk tujuan dunia. Ada orang guna masjid untuk pentas politiknya, ada orang guna masjid untuk dia cari kekayaan dunia macam dia berniaga. Ini ada dalil sokongan. Pertama, hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u ay yabta'u fil masjid." Sekiranya kamu melihat seseorang yang menjual atau dia membeli di dalam masjid. Kita jual, okey tuan-tuan, saya ada sekian 3-10. Orang yang menjual, orang yang membeli di dalam masjid, faqulu lahu, maka kalian semua katakan pada orang itu, la arbahallahu tijarataka, Allah tidak akan menguntungkan perniagaan kamu, kata Allah. Kita boleh kata dekat dia, kau jual dalam masjid ni, kau takkan untung. Okey, boleh faham. Cuma para ulama bincang mana dia punya sempadan masjid tu. Dalam dewan utama ni tak dinafikan, inilah masjid, tapi dekat belakang, kiri kanan macam mana, yang itu perlu diperhalusi lagi lah. Okey. Larangan yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid, sesiapa yang mendengar seorang lelaki meminta-minta barangnya yang hilang di masjid. Maksudnya kalau ada orang digunakan masjid untuk bertanya kepada jamaah, siapa ada jumpa sekian barang saya, maka falyaqul, katakan kepada orang itu, la raddahallahu alaika, semoga Allah tidak memulangkan barang itu kepada kamu. Kita katakan dia, semoga Allah tak jumpa barang tu dekat engkau. Fa innal masajid lam tubna li hadha, ini kerana sesungguhnya masjid tidak digunakan untuk tujuan itu. Hadis riwayat Muslim. So macam mana nak buat ni? So masjid kena ambil tindakan, kena buat satu ruang untuk notis pemberitahuan di mana barang kita jumpa, barang apa kita jumpa,
maka kita letakkan satu tempat yang khas. Kita boleh buat pengumuman pada jemaah bahawa Masjid At-Taqwa mengambil inisiatif akan mana-mana barang yang kami jumpa, kami akan paparkan, kami akan maklumkan di notice board. Itu yang terbaiklah. Jadi kita kena elak gunakan untuk mengumumkan kunci siapa ni, barang siapa ni. Ulama bincang hukum dalam hadis ni terang menyebutkan, sebab nak jaga masjid ni tujuan hanya untuk ibadat membesarkan Allah saja, bukan melibatkan benda-benda peribadi. Walaupun ada kepentingan nak umumkan kunci siapa, jam siapa, beg siapa, tapi ada hadis yang larang. Maka cari satu ruang macam mana nak pastikan masjid ni benar-benar tujuannya untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh baca dalam laman Sesawang Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan 2 artikel. Artikel pertama tajuk dia had sepadan larangan berniaga dalam masjid. Yang saya sebut tadi tu. Macam mana nak tahu kalau dekat belakang boleh tak? Kalau kat kiri masjid boleh tak? Kanan masjid boleh? Boleh tengok artikel itu. Yang kedua, boleh tengok artikel barang hilang di dalam masjid. So macam mana? Boleh tak buat pengumuman? Di zaman Nabi ada orang dia bertanya, tuan-tuan siapa ada jumpa kenderaan saya? Nabi kata semoga Allah tak jumpa kenderaan tu pada engkau. Dijaga benda-benda masjid. Ini adalah rumah Allah. Walaupun para ulama bincang ada kata haram, ada kata makruh yang dilarang, tapi sebaik-baiknya kita bersihkan daripada perkara-perkara tersebut. Baik, kita masuk kepada ayat yang ke-19. Ini perkara keempat yang Allah mendidik Nabi SAW, ayat nombor 19. Kita baca ayat dia. Wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. Terjemahan ayat, dan sesungguhnya ketika hamba Allah itu, hamba kat situ Allah tak sebut nama, Allah tak sebut pangkat, Allah tak kata Rasul, Allah tak kata Muhammad, tapi Allah Ta'ala gelarkan Nabi itu dengan gelaran hamba Allah. Nabi kata, dan sesungguhnya ketika hamba Allah itu dia berdiri, qama, dia berdiri melakukan yad'uhu, melakukan ibadat kepadanya. Apa maksud melakukan ibadat kepadanya? Ia boleh dipaham mengikut kepada konteks tafsiran ayat. Mereka kadu, hampir-hampir menindih antara satu dengan yang lain, mengerumuninya. Maksudnya Allah nak bagi tahu, kalau kita baca tafsir Al-Imam At-Tabari, ayat ni ada 3 pentafsiran. Saya nak bentang 3 tak sempat. Saya bawa pentafsiran yang ketiga, dan pentafsiran yang ketiga inilah yang dipilih oleh Al-Imam Jarir At-Tabari, dipilih oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ayat ni sebenarnya adalah ayat ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, bukan berdiri dia tengah salat ataupun dia berdiri sedang membaca Al-Quran, tapi ketika itu Nabi sedang berdakwah. Nabi mengucapkan la ilaha illallah, Nabi menyuruh kepada mengesakan Allah. Maka mereka dalam ayat tu yang berkerumun kepada Nabi tu, pentafsiran pertama kata dia adalah orang Arab yang berasak-asak mengerumuni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berasak-asak tu maksud dia apa? Beramai-ramai. Kenapa? Okey. Tafsiran yang bukan tafsiran kedua, tafsiran yang ini juga, tapi ada penjelasan lebih lanjut dalam tafsir Ibnu Katsir, mengatakan Al-Imam Qatadah seorang tabi'in kata, manusia dan jin
mereka saling berkumpul dalam rangka ingin menggagalkan urusan Nabi yang nak menyampaikan dakwah tu. Rupa-rupanya mereka dalam ayat tu adalah merujuk kepada jin dan manusia yang jahat, yang ada usaha untuk bagi Nabi ni berhenti daripada dia menyampaikan dakwah. Itulah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibn Katsir. Jadi kesimpulan dia, ayat ini bermaksud manusia dan jin berkerumun untuk menyekat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ayat ini merujuk kepada jin itu kumpul ramai-ramai nak dengar Nabi baca ayat Quran. Itu kita dah bincangkan ada sebelum ini. Okey, jelas dekat sini? Okey, saya letakkan satu ayat lain ya. Dalam surah Al-Ma'arij ada Allah menyatakan manusia ni pun di kalangan orang kafir ni memang mereka berkumpul untuk halang Nabi. Contohnya Allah kata, فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَالَكَ مُهْتِعِينَ. Maka mengapa orang kafir yang menentangmu Muhammad datang bergegas kepada engkau? Anil yamini wa anis shimali izin, dari sebelah kanan dan di sebelah kirimu secara berkelompok-kelompok. So ayat ini menjadi pengukuhan kepada makna ayat tadi itu, bahawa yang datang ramai-ramai tadi itu, yang mengerumuni Nabi tadi itu, berasak-asak tadi, bukan maksud ayat itu mereka nak dengar Nabi baca apa. Tak, sebenarnya mereka datang beramai-ramai untuk menghalang Nabi untuk meneruskan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada jin pun hamba Allah. Jadi kita ni pun sepatutnya kena tunjukkan diri kita ini sebagai seorang abdullah, hamba kepada Allah. So Nabi telah dapat kemuliaan itu. Nombor dua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai musuh di kalangan manusia dan juga jin. Saya bawa contoh jin lain. Ni cerita jin je. Tuan pernah dengar cerita Qarin? Dalam hadis riwayat Muslim ya, kita semua ni Allah hantar satu jin. Semua ada satu jin ni. Tuan ada jin ni tau. Saya pun ada jin itu, tuan pun ada jin itu. Termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata setiap daripada kita ni Allah mewakilkan kepadanya satu jin. Jin tu dia punya pangkat dia Qarin. Dia selalu teman kita ke mana-mana. Datang masjid dia datang, pergi balik rumah dia datang, Qarin. Sahabat tanya, engkau pun ada ke jin tu? Nabi kata, aku pun macam tu juga, kata Nabi. Wa iya ya. Tapi kata Nabi, jin yang Allah hantar kepada aku itu, kata Nabi, fa aslama. Fa aslama ni dia boleh membawa maksud dia telah masuk Islam. Kalau baca fa aslamu, dia tak ajak pada buruk melainkan untuk kebaikan. Faham tak? Kita ni ada satu jin jahat. Nabi pun asal-asalnya ada jin tu, tapi jin tu dia telah masuk Islam. Jahat. Nabi pun asal-asalnya ada jin tu, tapi jin tu dia telah masuk Islam. Jin itu apa tugas dia yang dalam surah An-Nas tu? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu mewaswaskan di dada-dada manusia. Itulah Qarin kita. Cuma macam mana nak lawan dia, nak halang dia, nanti kita akan belajar surah An-Nas. Baik, tuan-tuan, ada satu ketika Nabi sedang solat, ada satu jin ni, Allah, saya tertinggal terjemahan dia. Tak apa, ada kat belakang. Ada satu jin daripada jin Ifrit, daripada bahasa jin ni,
Dia ganggu Nabi nak solat. Jahat dia jin jahat ni. Ada jin kafir kan, dia nak ganggu Nabi nak solat supaya Nabi tak boleh fokus dalam solat. Tetapi Allah bagi kelebihan kepada Nabi. Ada riwayat kata Nabi dapat cekik jin tu. Kemudian Nabi bercadang, jin itu Nabi nak ikat dia dekat salah satu tiang di dalam masjid sampai waktu subuh. Nabi kata, aku bercadang nak ikat jin tu. Nabi cekik dia, Nabi nak ikat jin tu supaya orang ramai boleh lihat jin tu. Tiba-tiba Nabi teringat satu permintaan Nabi Sulaiman kepada Allah. Ada dalam ayat Quran yang Allah mengatakan, Nabi Sulaiman pernah minta kepada Allah, ya, jangan bagi sesiapa yang dapat nikmat seperti dia dapat tu boleh menguasai jin. Tengok betapa tawaduknya Nabi SAW. Kalau bukan Nabi Sulaiman pernah minta kelebihan menguasai jin itu, tentu Nabi akan tunjuk kepada orang pagi itu jin yang telah ganggu Nabi di dalam salat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan jangan bimbang, kisah Nabi Sulaiman saya akan selitkan dekat nota ini. Pak tu tak siap-siap. Tapi nota Sulaiman tu dah siap, dah ada. Cuma saya nak masukkan saja. Tak maaf ya, agak padat. Buat banyak program rakaman. Okey, silakan situ. Okey, dah 20 minit. Saya tutup dengan satu ayat Quran, surah Al-An'am ayat 112. Memang ayat ini jelas menunjukkan setiap nabi ni dia akan ada dua musuh dia. Dua musuh dia, satu daripada jin, satu daripada manusia. So kalau jin yang bermusuh dengan Nabi dipanggil syaitan. Kalau manusia yang bermusuh kepada Nabi dipanggil apa? Pun dipanggil syaitan. Jadi syaitan adalah satu gelaran kepada sesiapa yang jahat di kalangan jin dan juga di kalangan manusia. Wallahu ta'ala alam. Kita akan sambung nanti pada ayat yang ke-20. Apa yang Nabi memberikan jawapan balas, apa yang Nabi bertindak setelah mereka berasak-asak untuk halang Nabi. Ini kita bincang keesokan paginya, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.